Inilah berita utama hari ini. MAS umum langkah untuk pikat pengurus dana dan bakat pelaburan terkemuka demi tingkatkan kedudukan Singapura sebagai hub pengurusan aset global. Singapura teroka cara untuk tingkatkan peranan kumpulan-kumpulan dalam masyarakat bagi bantu tangani isu gelandangan. Dan dua pusat penawaan aktif baru di Tampines tawarkan program yang disesuaikan untuk warga emas Melayu. Salam sejahtera. Singapura akan memperkenalkan pengecualian cukai yang baru ke atas keuntungan pelaburan yang diraih oleh para pengurus dana dan pakar pelaburan. Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menarik para pengurus dana dan bakat pelaburan terkemuka ke sini serta meningkatkan daya saing Singapura sebagai hub pengurusan aset global. Ini memandangkan persaingan lebih sengit di peringkat antarabangsa. We want to be able to grow the industry, and the growth is what I think will help us to be able to spread the gains of economic growth to a wider pool of people in our society. Now, whether this is done through the provision of good jobs, jobs with better prospects, better pay, or in the case of what we do from our tax and redistribution policy, when the economy is able to do well and we are able to grow our economy, the amount of resources that we can then collect will then allow us to do more, to invest in our people, to invest in our infrastructure, and to be able to look after those who are from more vulnerable settings. Bank Pusat juga akan melancarkan program baru bagi menarik pengurus dana lindung nilai atau hedge fund terkemuka untuk menubuhkan atau memperluas operasi mereka di Singapura. Selain itu, laluan baru bagi pengurusan pelaburan di bawah skim bakat global Singapura One Pass akan diperkenalkan bagi memikat para pemimpin global serta karyawan pelaburan kanan. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut bertujuan menarik pengurus aset terkemuka, modal global serta bakat pelaburan bertaraf dunia. Saudara, sebuah program perintis ingin mewujudkan pekerjaan mikro dan laluan perantisan demi membantu golongan gelandangan bersedia untuk pekerjaan dan mempunyai perumahan yang stabil, yang merupakan antara 17 projek akar umbi yang menerima suntikan dana sebanyak $450,000. Lebih 80 rakan kongsi akan terlibat sama dalam usaha negara meneroka cara untuk meningkatkan peranan kumpulan-kumpulan masyarakat bagi menangani isu gelandangan. In the past, many organizations and agencies were already helping rough sleepers, but they worked individually. Efforts sometimes overlapped, and there were also gaps that no one agency or organization could fill alone. Peers Network initially focused on befriending rough sleepers. In our next phase of our journey, we will do three things. First, broaden our partnerships. Second, expand our outreach on the ground. And third, support more ground-up innovation. Membantu gelandangan untuk meninggalkan kehidupan di jalanan sering hanyalah langkah pertama. Memastikan mereka terus mempunyai tempat berlindung juga tidak kurang mencabar. We see clients who struggle with making rental payments. Right, so that is an indication that they have financial struggles. We also see quite a few cases of people who struggle with interpersonal living, communal living, living amicably with neighbours, that tendencies could break down. New Hope Community Services mengendalikan kedua-dua pusat perlindungan gelandangan dan projek rumah sewa awam. Lantas pihaknya sedang membangunkan satu alat untuk mengenal pasti risiko lebih awal sebelum penyewaan mula bermasalah. Lain pula isunya bagi golongan belia. Menurut sebuah agensi, semakin ramai golongan muda, ada seawal 15 tahun, tinggal berjauhan dari keluarga disebabkan konflik serius. Semakin lama mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang stabil, semakin tinggi risiko mereka terlibat dalam kesalahan. A lot of these young people, because of their situation, they are not ready for any form of permanent change yet. They are still going through that process of having their fun, having their freedom,
but at the same time struggling with the financial, struggling with not going to school regularly, and of course once they get into trouble, it's a vicious cycle of going to the system again and again. Projek baharu YGOS akan menguji laluan khas untuk golongan berusia 18 hingga 25 tahun. Ia bermula dengan tempat perlindungan sementara selama 3 bulan. Mereka yang bersedia kemudian akan dipindahkan ke tempat tinggal jangka panjang dengan sokongan yang lebih berstruktur. Peringkat terakhir ialah kehidupan bersama, di mana mereka boleh hidup berdikari bersama rakan sebaya selain membina kestabilan kewangan. Sesi silat dan muzik tradisional bagi warga emas antara program budaya yang disesuaikan dengan masyarakat Melayu di dua pusat penuaan aktif atau AAC baru di Tampines. Matlamatnya menyediakan peluang kepada golongan warga emas di estet tersebut untuk mengamalkan gaya hidup aktif sambil berhubung secara sosial. Lebih 3,700 penduduk dijangka meraih manfaat daripada program-program yang tersedia. Setelah menyertai sekitar 10 sesi selama sejam setiap satu, kumpulan warga berjiwa muda ini mampu menyempurnakan gerak-geri dalam persembahan tarian Melayu. Demikian sekilas kegiatan yang boleh dijangkakan di dua pusat penuaan aktif yang baru dibuka di Tampines hari ini. Walaupun senarai programnya menyasarkan segenap lapisan warga emas, terdapat usaha untuk menyesuaikannya khusus bagi ramai penduduk Melayu di estet tersebut. Misalnya dengan mengadakan sesi muzik tradisional atau mempunyai kaki tangan yang mampu bertutur dalam bahasa Melayu. The focus on familiar traditions and cultural activities helps the seniors to feel more comfortable in assessing healthcare services when they need it, and also make new friends and build their confidence so that they feel busy, occupied and meaningfully serving the communities around them. Jumlah penduduk yang menua meningkat pantas di bahagian timur negara ini. Tambahan dua pusat penuaan aktif baru ini bermakna terdapat 14 AAC yang menghulurkan sokongan buat golongan senja di sana. We have organised a forum where all the AACs come together and learn about each other's capabilities and specialties so that they know that they can tap on one another. This forum also has involved other institutions in Tampines, including our OTH, our Tampines Hub, PA. Everyone come in together to make our town the best place to age. Presiden Trump terus mengasah Iran dengan mengikhtiarkan Selat Hormuz sebagai wilayah baru Amerika Syarikat. Ini sedang perjanjian sementara pada Jun lalu tamat tempohnya Isnin kemarin. Laporannya selepas ini. Bertemu kembali. ASEAN perlu mengorak langkah melangkaui sekadar bertindak balas terhadap bencana alam dengan memberi tumpuan kepada usaha menjangkakan bila berlaku bencana termasuk mekanisme amaran awal. Menteri Undang-Undang Erwin Tong mengulas demikian sedang rantau ini memperkukuhkan rangka kerja tindak balas bencana bagi memastikan respons bersama yang pantas, selaras dan tersusun. Ini di tengah-tengah risiko iklim yang semakin tidak menentu termasuk gelombang haba teruk dan kemarau. These events remind us that natural disasters do not at all respect national boundaries or national borders. They are regional challenges that demand regional solutions. As climate change continues to intensify the frequency and severity of natural disasters across our region and elsewhere in the world, building resilience and depth is no longer optional. In fact, I believe it is an imperative. It is a must-do. Berucap di persidangan serantau berhubung pengurusan bencana, Encik Tong berkata, ASEAN sedang mengukuhkan penyelarasan antara negara-negara anggotanya. Ini termasuk mengemas kini prosedur tindak balas serantau untuk mengintegrasikan dengan lebih baik lagi para petugas kecemasan di barisan hadapan. ASEAN juga sedang memperkemas proses bagi mengirim bekalan bantuan melintasi sempadan dengan lebih cepat jika bencana melanda. Encik Tong menambah Singapura selaku pengerusi ASEAN tahun depan akan menganjurkan latihan tindak balas bencana serantau untuk menguji dan mengukuhkan semua mekanisme itu. Dia berkata matlamat jangka panjangnya adalah untuk ASEAN membangunkan lebih lanjut keupayaannya secara bersama dan kemungkinan meluaskan jangkauan respons kemanusiaannya melangkaui rantau ini.
Presiden Donald Trump terus mengasah Iran sedang rundingan damai kekal terbantut. Beliau berkongsi peta yang menunjukkan Selat Hormuz sebagai wilayah baru Amerika. Encik Trump sering mengancam untuk menuntut kedaulatan ke atas laluan strategik itu sejak perang tercetus sekitar 6 bulan lalu. Dalam satu lagi catatan di Truth Social, beliau berkongsi tiada perbincangan dijadualkan dengan Tehran selain mendakwa bahawa Selat Hormuz dibuka dan sedang beroperasi. Iran bagaimanapun menyangkal dakwaan-dakwaan tersebut. Tehran bertegas Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Washington memenuhi syarat-syarat di bawah perjanjian sementara yang disepakati Jun lalu dan baru tamat tempohnya Isnin kemarin. Kedua-dua pihak belum pun merancang untuk melanjutkannya selepas gagal merundingkan satu perjanjian damai muktamad. Pihak berkuasa Filipina sedang menyiasat kelemahan pada kawalan keselamatan selepas seorang pelajar menyusup masuk ke sebuah sekolah swasta di Zamboanga tanpa dikesan dan melepaskan tembakan. 2 orang terkorban termasuk pelaku tembakan dan 2 lagi pelajar alami kecederaan. Penembak itu dilaporkan tiba dengan kereta bapanya dan muncul dari aras bawah tanah meminta gerbang keselamatan di lantai 1 termasuk pemeriksaan beg sekolah. Penyiasat juga meneliti sejarah permainan dan perbualan online pelajar itu bagi mengenal pasti kemungkinan pengaruh luar serta motifnya. Sebuah program Politeknik Singapura atau SP dijangka membantu sehingga 50 syarikat kecil dan sederhana SME memperkukuh keselamatan siber mereka menjelang pertengahan tahun depan. Program bergelar Castle itu juga akan memberi lebih 180 pelajar SP pengalaman industri secara langsung. Politeknik tersebut merupakan institusi pengajian tinggi pertama di Singapura yang diberi lesen untuk menyediakan simulasi serangan siber yang selamat dan diizinkan atau dikenali sebagai khidmat ujian penyusupan bagi menentukan tahap keselamatan siber. Menteri Pendidikan Desmond Lee menggesa para pelajar supaya ikut masuk campur jika rakan mereka menunjukkan tanda-tanda terpengaruh dengan kandungan online yang berbahaya. Beliau menambah mereka perlu mendekati rakan berkenaan dan cuba mendapatkan bantuan sekiranya perlu. Berucap semasa pembukaan kem 4 hari yang menghimpunkan 480 pemimpin pelajar pasukan-pasukan seragam, Encik Lee berkata penyertaan sedemikian dapat membantu mereka memahami dengan lebih mendalam kepelbagaian serta cabaran yang dihadapi Singapura. Sekembali nanti kami paparkan aspirasi 2 lulusan diploma LASALLE memanfaatkan bakat mereka untuk menjadikan seni lebih mudah diakses ramai. Teruskan bersama berita. Masih lagi bersama berita. Saudara, julung-julung kalinya 60 karya seni yang dihasilkan bersama oleh golongan bantuan bekas pesalah dan anggota keluarga mereka dipamerkan di Pesta Seni Masyarakat Rebin Kuning tahun ini. Ia sebagai sebahagian usaha mengetengahkan kepentingan memberi peluang kedua kepada golongan pesalah dan pada masa yang sama menekankan peranan masyarakat dalam menyokong perjalanan pemulihan mereka. Keluarga dan komuniti dalam kepingan jigsaw. Setiap kepingan melambangkan ruang untuk kembali menjadi sebahagian daripada masyarakat. Maka ini bukan sekadar mekanisme pelancaran Pesta Seni Masyarakat Rebin Kuning, tetapi sebuah karya yang menyatukan cerita, harapan dan peluang kedua. Menariknya, ia dihasilkan sendiri oleh seorang bantuan, Muhammad Yazid Muhammad Nur, yang mula menghayati seni di sebalik jeriji besi sejak lebih 10 tahun lalu. Melukis kan, saya rasa macam rasa tenang lah kan bila melukis tu waktu kat dalam penjara tu kan. Jadi dia menanamkan sifat kesabaran di dalam diri saya. Apa nak buat planning dengan semangat untuk habiskan tu lukisan lah. Jadi ini sifat saya boleh bawa pada bila saya dah keluar ni lah kan. Kalau saya nak betul-betul berubah kan, dia tak mau tinggalkan saya punya tabiat tu kan, maka ni sifat saya boleh bawa di dalam diri saya lah. Pesta seni itu menampilkan 60 karya seni oleh hampir 40 banduan, bekas pesalah dan anggota keluarga mereka. Bertemakan We Are Each Other's Second Chances, edisi tahun ini diadakan sebagai sebahagian daripada usaha mengetengahkan pentingnya memberi peluang kedua kepada golongan pesalah.
Setiap karya seni di festival ini ada kisahnya yang tersendiri, bukan saja tentang kreativiti, tetapi juga kemajuan diri dan harapan. Seni memberi ruang yang selamat untuk banduan meluahkan perasaan, belajar kemahiran baru dan mencari semula hala tuju hidup mereka. Bila kita beri peluang kepada bekas banduan, kita bantu mereka untuk tabur bakti semula dan bina masyarakat yang bersatu padu. Sejak dilancarkan pada 2007, pesta seni ini memberikan peluang kepada lebih 400 banduan mengetengahkan bakat mereka dalam seni dan kraf tangan. Seramai 355 lulusan diploma Kolej Seni LaSalle diraikan dalam majlis tamat pengajian mereka tahun ini. Wartawan Atira Karim bertemu empat mata dengan dua daripada mereka yang masing-masing menggunakan bakat mereka dalam seni untuk menjadikan seni lebih mudah diakses oleh orang ramai. Pada usia 19 tahun, Hima Izzati sudah pun menempa nama dalam industri muzik Singapura. Pencapaiannya itu berkat pendedahannya kepada asas muzik formal sejak kecil lagi. Namun Hima sedar bahawa tidak semua orang mampu meraih pengalaman tersebut. Kesedaran inilah yang mendorongnya memulakan inisiatif Heartstrings bersama kakak-kakaknya. Heartstrings adalah program untuk mengajar muzik kepada golongan rakyat yang tidak berkemampuan secara percuma. Saya dan kakak-kakak saya amat bertuah dapat belajar muzik, tetapi kos untuk belajar muzik amat mahal. Saya berasa bahawa semua kanak-kanak, kalau mereka ada minat, harus diberi peluang untuk belajar muzik. Pencapaian dan usahanya diiktiraf dengan anugerah Impak Masa Depan Kreatif di Majlis Tamat Pengajian Diploma Kolej Seni LaSalle. Di majlis tersebut, lebih 350 lulusan lain menerima diploma masing-masing. Bagi lulusan diploma dalam seni halus, Desa Nur Khair pula semangat menyumbang kembali kepada masyarakat juga membakar dalam dirinya. Desa juga memperjuangkan agar seni lebih mudah diakses orang ramai. Salah satu impian saya is to bring art direct to where people already are. Instead of expecting them to visit a gallery, whether that's in hospital, community spaces or public areas, bila seni itu ada dalam kehidupan harian kita, it becomes something anyone can experience without being intimidated. Salah satu tempat desa menampilkan lukisan mural berskala besar termasuk di Hospital KK bagi wanita dan kanak-kanak KKH. Bagi desa, seni turut menjadi pemangkin untuk memberi kesan kepada masyarakat. Art has always been a way for me to heal and understand myself. I truly believe that if art has the power to bring self-growth and healing to me, it can do the exact same thing for the wider community. Desa sebelum ini pernah meraih pujian di Festival Belia Singapura 2018 atas karya-karyanya. Kandungan dalam talian kini menjadi antara wadah utama golongan muda mencari maklumat dan panduan agama. Dengan persoalan agama pula boleh didapatkan di hujung jari, sekumpulan mahasiswa ingin menghidupkan kembali budaya membaca dan perbincangan ilmiah di kalangan belia melalui di Magna Initiative. Bermula dengan hanya 8 orang di kalangan para mahasiswa yang membaca dan membincangkan karya-karya almarhum Profesor Muhammad Naqib Alatas, sesi membaca secara fizikal The Magna Initiative telah berkembang kepada hampir 40 peserta belia pada setiap sesi. Sesi perbincangan diadakan sebulan sekali untuk membincangkan tentang pandangan dunia, akidah serta kepercayaan Islam seperti yang terdapat dalam tulisan Profesor Alatas. Peranan pembimbing dimainkan oleh asatiza setempat Ustazah Dr. Siti Nur Alania Abdul Wahid yang merupakan perunding pendidikan Islam di Anis Consultancy and Services dan juga naib Presiden Pergas. Selain daripada menganjurkan sesi membaca, The Magna Initiative turut mengadakan kelas agama buat belia. Berbahaskan Prof. Alatas punya ideas, bahas tentang faham diri manusia ni, faham akal, dan ada faham adab, ada faham tentang ulama.
Usaha ada makna inisiatif serta persepsi belia tentang kandungan Islam dalam talian akan dikupas detik selepas berita malam ini. Dan dengan semua laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.